Assalamualaikum Auda, berjumpa lagi dalam Wira minggu ini. Salam sejahtera. Auda penonton, sepanjang program Wira bersiaran telah banyak kisah-kisah atlet-atlet dan individu-individu yang berjaya melakar sejarah diketengahkan. Sama ada ia dicapai atas dasar untuk mencabar diri sendiri atau untuk mengharumkan nama negara, kru produksi Wira amat berbesar hati kerana telah dapat berkongsi kisah pengalaman dan kejayaan mereka bersama Auda. Dan Auda, bukan mudah untuk mendapatkan atlet-atlet kita dan merakam aktiviti mereka serta mendapatkan mereka untuk berkongsi kisah dan pengalaman mereka. Ini kerana aktiviti-aktiviti dan komitmen atlet sangat padat dengan aktiviti dan jadual masing-masing. Namun begitu, kru produksi berpuas hati dan patut menzahirkan rasa bersyukur dan berterima kasih kepada atlet-atlet dan individu-individu yang sama-sama menjayakan program Wira ini. Alhamdulillah, mengalihkan perkembangan dan perkembangan sukan di negara Darussalam, kalau dibezakan pada tahun 60-an dan sekarang, memang banyak perbezaannya. Alhamdulillah, belia-belia dan belia-beliawan telah banyak melibatkan berbagai acara sukan di seluruh negara Darussalam, di mana melihat perkembangan sukan negara Darussalam ini yang kita ni seperti cendawan, banyak sukan-sukan ataupun jenis sukan yang wujud yang sebelumnya terdengar ada. Salah satu sukan dodgeball, ada sukan baru, handball, ada sukan baru, dan juga sukan manah, dan banyak lagi sukan yang sebelumnya terdengar ada. Dan dari segi umumnya, sukan di Brunei banyak sudah yang kita ni penglibatan di mana bukan saja sukan itu untuk sukan prestasi tinggi, malah sukan ini banyak untuk bersifat riadah dan juga bersifat kesihatan. Kalau kita ni merujuk kepada kajian statistik pada tahun 2012 kalau tidak saya silap, semasa convention sport science di negara Darussalam menunjukkan majoriti rakyat kita ni, masyarakat kita ni aktif dalam sukan riadah atau rekreasi yang kita ni, dan sebagian lagi kebanyakannya sukan ini diorang melibatkan diri ini ialah sukan untuk menjaga kesihatan. Di sana menunjukkan penglibatan yang telah diorang libatkan. Kalau kita lihat di persekitaran Stadium Negara Hasnabokia, banyak belia-belia atau orang ramai berjoging ataupun berjalan. Bukan saja di persekitaran stadium, malah juga banyak pelibatan masyarakat ini di tempat-tempat lain seperti pantai dan juga di tempat-tempat peranginan seperti di Bandar Sebegawan. Dan pada musim ini kita ni sudah pun mengadakan aktiviti-aktiviti di hujung minggu, iaitu Bandar Puceria. Jadi penglibatan itu menunjukkan ramai rakyat kita ni sudah menukar mindset di mana sukan itu penting bagi diri sendiri dan juga secara umumnya untuk negara. Sebab kesihatan itu penting, di mana bukan saja diorang berjoging, tapi diorang pun berbisikal dan juga ataupun berjalan sambil menghidup udara yang bersih di sebelah pagi. Dan bukan saja di kawasan negara Darussalam, tapi di kawasan luar daerah seperti Dalam Laut, Bitung juga aktif dalam bersukan. Itu secara keseluruhan. Tapi dari segi penyertaan sukan di peringkat berprestasi tinggi, di sana mungkin
sedikit menurun kalau mengikut kajian yang kita buat pada tahun 2017, karena ada ramai orang belia-belia ini minat untuk sukan yang lebih agresif ataupun lebih berprestasi lah, seperti mungkin negara atau negara Brunei Darussalam, karena dia ada dua faktor yang membezakan dari segi frekuensi dan intensiti latihan. Jadi kalau sukan riadah atau sukan kesihatan dia mempunyai beban yang berat, tapi sukan berprestasi tinggi dia mempunyai bebanan yang berat dari segi volume dan intensiti latihan. Sukan badminton, bowling padang, pencak silat, larian, berbasikal dan sebagainya tidak kurang juga memerlukan aspek-aspek kekuatan mental dan fizikal. Apatah lagi jika si penggiatnya pada masa yang sama mempunyai komitmen atau tugasan yang tidak kurang juga memerlukan pemantauan atau pemerhatian. Keluarga terutamanya adalah tulang belakang yang mengukir kepada kejayaan dalam satu-satu bidang yang diceburi. Tanpa adanya motivasi dan sokongan orang sekeliling, mungkin saja pencapaian tidak akan dapat diraih dengan sebaik-baiknya. Assalamualaikum. Saya Nurliar Rianti binti Haji Raya, kakak kepada Nurliar Mah binti Haji Raya, atlet pencak silat negara Brunei Darussalam. Sebagai seorang kakak, Nurliar Mah adalah anak yang kelima daripada kami 6 orang adik-beradik. Dia merupakan seorang adik yang masa ni yang paling aktif lah dalam sukan silat. Sebelum ini kami ada 3 orang yang aktif, tapi 2 sudah berehatlah untuk sementara ni dan bagi peluang untuk ia saja lagi untuk meneruskan aktif dalam bidang sukan ini. Sebelum ini beliau mengikuti 2 acara dalam pencak silat, iaitu kategori tunggal wanita dan regu wanita. Bagi kategori regu wanita, beliau berpasangan sama kerja aku sendiri juga, dan ada seorang lagi kawan kami lah. Tapi masa ni tinggal ia saja lagi yang aktif, so ia fokus on ia punya kategori tunggal wanita. Selama ni kalau dikirakan, kalau diikut-ikutkan latihan untuknya sebelumnya mengikuti Asian Games, nampaknya latihannya tu kuranglah dibandingkan daripada latihan-latihannya sebelum ini. Mungkin disebabkan kesibukan kerja, kelonggaran waktu bekerja yang masalah yang dihadapilah di sana. Memandangkan ia bekerja swasta bukan kerajaan, jadi kelonggaran untuk latihan terhad. Mana-mana kalau ia keluar kerja, mungkin gaji akan dipotong ke tu. Jadi sukarlah baginya, lagipun kerjanya padat dan ia bekerja habis pukul 5 ataupun lepasnya habis kerja terpaksa ia terus menjalani latihan. Jadi rehat pun kurang juga tu sebenarnya, tidak cukup. Dan kalau ia sudah menempuh sudah hari-hari dekat untuk pertandingan, terpaksa ekstra latihan lagi. Jadi untuk saranannya masa ni lah untuk supaya pihak-pihak yang bertentu supaya dapat berfikir macam mana untuk membagi kelonggaran yang terbaiklah untuknya keluar membuat latihan supaya ia punya prestasi yang akan datang lagi meningkat lagi pada sebelum ini. Pasal sebelum ini kalau dulu ada program Brunei Gold lah kalau tidak salah lah, diberikan allowance setiap bulan dibayar, so senang baginya untuk ia latihan itu fokus untuk latihan saja. Jadi kalau kerja after habis program dapat ia mikirkan lagi balik semula. Tapi masa ni nada latihan untuk mengikuti latihan untuk kejuaraan di luar itu payahlah baginya. Pasal dia terpaksa fokus kepada 2, latihan juga, bekerja juga. Untuk yang akan datang kalau bolehlah dipikirkan macam mana untuk menyelesaikan masalah-masalah ni. Pasal selalunya masalah ni bukan untuk ia seorang saja. Ada atlet-atlet lain juga yang sama juga sebenarnya masalah. Ada yang bekerja swasta, ada yang masih lagi sekolah lah. Jadi payah dia difokuskan untuk satu saja untuk latihan berbanding dengan atlet-atlet luar negara yang dorang ni fokus pada latihan sahaja. Dan kerja akan di stop sementara kerana dorang lebih fokus untuk sukan untuk target dorang. Tapi kalau kita ni di Brunei memang
payahlah akan buat macam tu. Serta ni indah sama dengan luar negeri lah. Silat begitu sebati dalam jiwa Dayang Nur Liyirmah. Anak kelahiran kampung Sekurung ini mula menunjukkan minat bersilat semenjak berumur 13 tahun lagi. Siapa sangka minat yang dipupuk semenjak zaman sekolah telah menjadikan beliau di antara pesilat negara yang boleh dibanggakan. Auda, segala pengisian-pengisian yang Wira kongsikan sepanjang program ini secara tidak langsung memberikan jalan dan ruang kepada Auda penonton. Mungkin ada yang sudah mula berjinak-jinak aktif bersukan. Sebagai contoh, mungkin setelah menyaksikan program Jiu-Jitsu atau sukan fencing, Auda merasakan sukan-sukan tersebut sebati dengan diri Auda. Atau mungkin ada di kalangan Auda penonton sekarang terdiri dari kalangan ibu bapa yang berminat untuk menghantar anak-anak Auda ke sukan karate. Kepada orang di luar sana atau masyarakat secara umumnya, terutama sekali ibu bapa, jika ada anak-anak sekitar yang berminat dalam sukan, apa-apa saja jenis sukan, Jabatan Bina Sukan menawarkan kepada anak kita untuk memasuki sukan-sukan ini, terus saja ke Jabatan Bina Sukan ataupun terus ke gelanggang-gelanggang arena sukan di bawah kawalan Jabatan Bina Sukan. Jabatan Sukan ini mempunyai banyak jenis sukan yang boleh diceburi dan boleh dia kita mendaftar terus kepada jurulatih-jurulatih yang telah ditetapkan oleh Jabatan Sukan dan juga melalui Persatuan Sukan, di mana untuk makluman bahawa kemasukan ataupun pendaftaran skim-skim Jabatan Sukan ini adalah tanpa bayaran, ia adalah percuma. Jadi di mana saja venue-venue Jabatan Sukan seperti Stadium Negara Setembukia, Multipurpose Hall, kompleks-kompleks di Mengalait dan juga di luar daerah, semuanya percuma. Boleh kita datang di mana-mana jurulatih-jurulatih yang terdapat di Jabatan Sukan. Tapi mana-mana jurulatih yang tidak terdapat di Jabatan Sukan, pihak BISKITA ataupun ibu bapa bolehlah menghubungi terus ke Persatuan Sukan Kebangsaan yang berdaftar di bawah ROS. Jadi ada halangan lah. Jadi mungkin pihak ibu bapa bertanya mengenai dengan perkara tersebut, bagaimana masuk ataupun bagaimana adakah pembayaran, dia tidaklah berbayar. Jadi dipelawat dan dipersilakanlah kepada ibu bapa untuk menghantar anak-anak mereka yang berminat dalam sukan. Jadi sukan ini tidaklah menghalang apa-apa saja kegiatan kita ni, sama ada pendidikan ataupun pekerjaan. Ia lebih menguntungkan kepada diri sendiri, seperti mana tema cetus, cergas dan cerdas. Orang-orang sport sekarang Brunei ada a lot of difference sudahlah. Bukan macam dulu. Kalau macam sport dulu, so far we see only macam main football, basketball, not much macam individual seorang-seorang punya. Adalah jogging, banyak kan. Tapi sekarang government also improve a lot, like macam encourage the public exercise kan. And we also, the people also concerned about the health already. Like we concerned about macam diabetes, high cholesterol, people are getting healthy sudah. Yeah, it's good. And then sometimes even though in this area, after 5 or 6, you can see more than macam 200 to 300 people. And we got also like macam di Shah Bandar, Tasik, all these people. Yeah, I see a lot of people are moving forward to the healthy punya lifestyle sudah. Yeah, good. Pandangan saya,
di Brunei ini semakin berkembang lah. Makin berkembang seperti di stadium ini makin ramai yang membuat aktiviti seperti berlari, jogging dan juga macam-macam lagi lah. Alhamdulillah juga sukan di Brunei ini banyak perkembangan dan ramai juga lah belia-belia yang selalu belusir di damuan, di stadium dan juga yang baru-baru ini di Eco Corridor di bandar. And it's good as well for exposure to kan new sports to especially yang apa namanya ni remaja-remaja ataupun yang belia-belia to try to venture dorang punya stamina and time to try something new unique sports. Ya penonton, untuk cergas sebenarnya bukan susah. Ramai yang memberi banyak alasan untuk tidak aktif. Tiada masa, sibuk dengan komitmen tugas, sibuk dengan rutin harian, sering menjadi alasan yang konkret. Sementara dalam bersukan, banyak perkara-perkara yang dapat dimanfaatkan. Cukup sekadar membakar kalori selama 30 minit sudah memadai. Kecergasan tubuh badan mampu memberikan rangsangan. Dengan bersukan juga, kita berupaya melaksanakan tugas-tugas harian dengan lebih efisien, tidak merasa lesu dan, apa yang paling penting juga, mampu beribadah dengan sempurna. Auda, kru penerbitan Wira berharap semoga paparan-paparan yang kami persembahkan sepanjang program ini akan dapat terus menyuntik semangat untuk kita semua meraih lebih banyak kejayaan. Kami juga berharap semoga atlet-atlet yang kami ketengahkan dalam program ini akan terus melakar kejayaan dalam arena masing-masing. Kami tinggalkan Auda dengan pesanan ini. Jangan pernah takut dengan setiap dugaan, tetapi gapailah ia sebagai cabaran. Kegagalan bukan penamat, tapi adalah satu tiket atau asas untuk terus mara ke hadapan. Sekian dulu dari kru penerbitan Wira. Jaga diri dan hargai kesihatan Auda. Salam hormat. Assalamualaikum.